Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk PM, beberapa kerat orang Tan Sri Tauke Besar rancang gugat kerajaan. Berita penuh, rakyat khususnya orang Melayu tidak perlu lagi diperbodohkan dengan kenyataan pemimpin tertentu yang mendakwa memperjuangkan hak kaum itu namun dalam masa sama membolot kekayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan di bawah kepimpinannya, hak dan kedudukan Melayu Bumiputera serta kaum lain kini lebih selamat berbanding sebelum ini. Ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan pegang kuasa mengeluh Melayu hilang segala-galanya, hilang harta, hilang saham. Bagaimana tak hilang kalau kamu bolot untuk kamu, untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka. Kumpulkan, tonton. Tan Sri Tauke Besar ini beberapa kerat orang yang sekarang merancana untuk menggugat menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu benci kepada kaum-kaum lain dan menyatakan kuasa hilang. Kamu pegang tampuk kepimpinan kuasa termasuk kerajaan 3 tahun baru-baru ini. Manarang Undang-Undang RUU, Mahkamah Syariah, Bidang Kuasa Jenayah RUU 355, mana projek peningkatan dana untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah, katanya di Shah Alam hari ini. Presiden PKR itu berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar pada Kongres Nasional khas PKR 2023 yang bertemakan Malaysia Madani, pelaksanaan sebuah idealisme di Stadium Melawati di Shah Alam. Bila hilang kuasa, bila dicabar, bila takut dengan serangan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri, kamu kaya berbilion-bilion, cukai tak mahu bayar, bawa lari ke luar negara dan minta saya jadi Perdana Menteri apa? Katanya. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata menerusi kerajaan perpaduan yang diterajuinya, belanjawan 2023 yang dibentangkan pada 24 Februari lepas telah meningkatkan belanjawan untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah dan lebih kepada Sabah dan Sarawak, memandangkan dua negeri itu ketinggalan dalam banyak bidang. Perdana Menteri seterusnya mengingatkan para pemimpin agar tidak memainkan sentimen perkauman yang merugikan rakyat dan negara. Saya nak tegaskan, jangan permainkan api perkauman. Yang terbakar itu rakyat. Kamu akan lari dengan pesawat jet pribadi kamu. Apa yang kita lakukan 4 bulan ini? Apa yang kita korbankan dalam soal bahasa, soal agama, soal hak dan kedudukan Melayu? Hak Melayu dan Bumiputera lebih selamat di bawah kita, katanya lagi. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Kes Guan Eng, keadaan tegang lepas peguam DPP bertikam lidah. Berita penuh, keadaan di mahkamah hari ini menjadi lebih panas daripada biasa ketika perbicaraan kes rasuah berkaitan projek terowong dasar laut Pulau Pinang bernilai RM6.3 bilion terhadapnya. Ketegangan dapat dirasakan antara Ketua Pendakwaan Wan Shaharudin Wan Ladin dan Ketua Pembelaan Gobind Singh Dio ketika prosiding hari ini. Ia tercetus setelah Hakim Azura Alwi menolak bantahan awal pendakwaan terhadap permohonan peguam untuk mendapatkan nota prosiding berkaitan di Mahkamah Sessions Shah Alam. Kes di mahkamah itu melibatkan dakwaan bahawa ahli perniagaan G. Ganaraja memperdaya eksekutif kanan konsortium Zenith Construction Sendirian Berhad CZC Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli untuk mendapatkan projek itu. Namun, pada Disember 2020, Ganaraja mengaku bersalah terhadap pendakwaan alternatif di bawah Seksyen 218-1-E Akta Syarikat 2016 dan didenda RM230,000. Zarul dan Ganaraja kini menjadi saksi pendakwaan dalam perbicaraan terhadap Lim. Pasukan pembelaan berhujah mereka memerlukan nota prosiding untuk menguatkan pembelaan Lim dalam perbicaraan ini.
Selepas Azura menolak bantahan awal pendakwaan, Wan Syahrudin memberitahu mahkamah bahawa pihak pendakwaan bersedia untuk meneruskan pendengaran merit permohonan pembelaan untuk mendapatkan nota itu. Namun, Gobin kemudian mendakwa pihak pendakwaan telah membayangkan sebaliknya hari ini, iaitu mereka belum bersedia untuk meneruskan pendengaran merit permohonan pada hari ini. Inilah standard peguam pembelaan. Drama yang bagus, sindir Wan Syahrudin sambil menepuk tangannya. Gobin membalas dengan bertanya, adakah ini yang telah berlaku kepada standard DPP, Timbalan Pendakwa Rakyat kita? Azura kemudian cuba meredahkan keadaan dan menegur Wan Syahrudin. Wan Syahrudin kemudian meminta mahkamah mempertimbang cara peguam LIM dalam menyampaikan hujah lisan yang didakwa seperti membuat ancaman terhadap pendakwaan. Gobin menafikannya dan mendakwa pihaknya hanya cuba membuat permohonan untuk mendapatkan nota perbicaraan di Mahkamah Session Shah Alam dan memberi peringatan berkenaan kesalahan menghina mahkamah terhadap Wan Syahrudin. Jangan ancam saya, kata Gobin kepadanya. Azura kemudian sekali lagi mengarahkan kedua-dua pihak untuk bertenang. Baik, hentikan semua hujah, tegasnya ketika menegur kedua-dua pihak. Azura kemudian menangguhkan prosiding dan menetapkan 23 Mac ini untuk mendengar merit permohonan pihak pembelaan. Sekian berita. Salam Malaysia Madani.